Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'ah wal ifada wal istifadah wal hassa 'ala tamassuka bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'i wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita pada malam ini untuk sama-sama kita berkongsi pada satu kitab yang dinamakan padanya Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu taala alaih. Sebelum kita mulakan, sama-sama kita membacakan ummul kitab, dihadiahkan, diniatkan. Yang pertamanya ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta semua ahli keluarga dan sahabat handai baginda. Seterusnya para tabi'in, para tabi'in, para ulama salafus salih daripada yang terdahulu sehingga yang terkemudian. Tidak ketinggalan untuk musannaf kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesi. Tidak lupa juga untuk guru-guru kita, kedua ibu dan ayah kita, pasangan hidup kita, anak, cucu dan keturunan kita. Seterusnya paling penting sekali untuk diri kita sendiri serta ilmu yang bakal dikongsikan pada malam ini. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Alhamdulillah. Sambung balik pada masih lagi kita pada bab yang pertama. Masih lagi kita pada mensyukuri mata tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mensyukuri mata. Mensyukuri mata itu memelihara daripada melihat benda-benda yang haram. Telah pun kita bincang. Seperti melihat perempuan selain isteri, hamba sahaya dan mahramnya. Atau yang kedua, melihat yang muda remaja. Juga kita dah bincang pada pertemuan yang lalu. Ketiga, melihat aurat lelaki. Ni bagi yang perempuan. Bagi yang lelaki dimata melihat aurat perempuan. Baik. Jadi malam ni kita sambung pada satu bab dinamakan aurat. Aurat. Apa yang dinamakan dengan aurat? Apa maksud aurat itu sendiri? Maksud pada aurat itu pertama aib. Keaiban. Itu maksud aurat. Aurat tu sendiri maksud dia aib ataupun keaiban, ataupun ada yang faham kata malu atau benda yang kita malukan, itu semua dipanggil aurat.
Tu dipanggil aurat. Sebab tu kita wajib pada kita dalam syarak tu kita faham maksud dia benda yang malu. Benda yang malu. Okey. Dari segi syarak, aurat ini bermaksud bahagian tertentu yang wajib ditutup. Bahagian tertentu yang wajib ditutup. Itu dinamakan aurat. Kalau nak ikut yang lelaki, pusat ataupun lutut. Pusat sehingga lutut. Adakah pusat itu dikira aurat? Adakah lutut dikira aurat? Tidak. Tapi dia wajib ditutup. Pusat bukan aurat. Lutut juga bukan aurat. Sebab dia bukan benda yang malunya. Tapi dia wajib ditutup. Sebab tu namanya batas dia antara pusat sehingga lutut. Batas dia kat situ. Serupa juga yang perempuan, macam pergelangan tangan ni. Adakah tu dimasukkan aurat? Tidak. Tapi ni bahagian yang wajib ditutup. Adakah ni bahagian yang mendatangkan malu? Tidak. Tapi dia bahagian yang wajib ditutup. Ni batas dia. Tu kena faham. Bukan aurat kita dari pusat ke lutut, tidak. Itu perbatasan dia. Aurat sendiri, pusat tu sendiri sampai lutut, dia bukan aurat. Tapi dia wajib ditutup. Faham situ dah? Jadi boleh juga dipahamkan bahawa maksud aurat ni bahagian-bahagian yang wajib ditutup dari pandangan. Tulis juga. Bahagian-bahagian yang wajib ditutup dari pandangan. Pandangan siapa? Dipanggil golongan ini ajnabi. Ajnabi. Dalam fiqh dipanggil golongan ni ajnabi. Orang yang kita boleh berkahwin. Dipanggil ajnabi. Tu dia. Boleh faham. Baik. Aurat ni banyak pecah dia. Banyak pecah dia. Cukup banyak pecah dia. Sebab lelaki lain, perempuan lain. Bersama mahram lain, bersama yang bukan mahram lain. Jadi kalau kata kenapa ngaji bab ni kena ada bab aurat ni? Sebab dalam fiqh mudah je. Benda yang boleh ditengok, benda yang tak boleh ditengok akan jadi tak boleh dipegang juga. Jadi sebab tu kita nak tengok juga benda ni. Nak kena tengok juga, bincang juga. Dipanggil aurat. Yang mana satu kita boleh tengok? Bersendirian. Ni yang sangkut ni bersendiri ni. Yang sangkut ni sendiri-sendiri ni masalah dia. Dia ingat dia seorang, dia tak ada aurat. Maka dia bebas, dia punya. Maka tak apa, tak boleh. Tengok dulu macam mana. Baik. Kalau mengikut mazhab Imam Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, katanya sebagaimana aurat di depan orang, begitu juga aurat dia ketika bersendirian. Habis lelaki ni memang semua habis muka mandi telanjang tu. Habis Kalau kata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, auratnya bersendirian tu sama ketika kita depan orang. Maknanya kalau batas dia pusat sampai lutut, bersendirian juga batas sampai lutut. Kecuali ketika qada hajat atau mandi, lega sikit. Ketika qada hajat atau mandi. Qada hajat ni buang air lah, ataupun mandi. Itu ikut kalau mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mengikut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ketika berseorangan tidak diharamkan untuk mendedahkan aurat. Ketika berseorangan tidak diharamkan mendedahkan aurat. Hukum dia makruh kalau kita mendedahkan aurat ketika berseorangan. Makruh.
tidak ada hukum haram dia, kecuali yang dua tadi, qada hajat ataupun mandi. Jadi berbeza sikit. Mengikut imam kita, Imam Asy-Syafi'i, bila kita seorang diri duduk di rumah ataupun dalam bilik air ataupun apa keadaannya, kita tidak dikatakan haram untuk mendedahkan aurat kita. Jadi boleh cuba. Boleh cuba. Pagi besok orang rumah kalau keluar, kita cuba tengoklah. Tengok TV bogel. Apa rupa dia? Boleh tak? Boleh. Makruh. Baik. Bagaimana mandi? Bagaimana mandi? Adakah kita dibenarkan bertelanjang bulat ketika mandi? Boleh tak boleh benda ni? Boleh tak boleh? Boleh tak? Cakap takut-takut, mengaku je lah. Boleh lah. Sama juga hukum dia makruh jika kita melihat kemaluan kita sendiri. Jadi jangan tengok. Dulu masa mengaji Quran, dulu masa kita menghafal dulu, antara pantang larang dia tengok kemaluan sendiri. Sebab kata arwah Tok Guru, benda ni boleh membodohkan akal kita. Jadi jangan tengok kemaluan sendiri. Besok bodoh sungguh semuanya. Jangan tengok. Mandilah, peganglah. Jangan tengok. Bilik air dia ada cermin besar pula. Payahlah. Habis payah, cermin kecil tak apa, besar pula. Dia tengok juga. Jangan tengok, ya Allah, ya Rasulullah. Jangan. Itu dia. Ni seorang diri dah. Jangan seorang diri pun tak dapat pahala, kita rugi. Seorang diri pun kita salah. Jangan, faham kita dulu. Jadi bogel pada mazhab kita bukan bogel. Kita kata tak menutup aurat. Bogel teruk sangat. Pada pakcik contoh pakai seluar pendek saja. Seorang diri hukumnya boleh, tapi makruh. Elok buat atau elok tinggal? Elok tinggal lah pada benda tu makruh. Elok tinggal, jangan buat. Walau boleh sekalipun, tinggal, jangan buat. Baik yang perempuan sekalipun. Apakah rupa kalau duduk rumah telanjang tu? Lagi buruk rupanya. Awak tidur telanjang tengok cerita, balik anak balik pula. Ni terperanjat. Apa pasal mak ni? Jangan buat. Walaupun rumah tu awak berdua atau awak seorang je. Jangan. Baik. Tengok pada batas-batas aurat lelaki. Batas-batas aurat lelaki. Pertama, aurat sesama lelaki. Lelaki bersama lelaki. Jadi aurat dia, batas dia pusat sehingga lutut. Lelaki sama lelaki, pusat sehingga lutut. Akan tetapi, jika tidak ada sebab musabab dia menayangkan benda yang lain, maka harus juga ditutup. Tak ada sebab apa. Kalau sebab panas, mungkin bolehlah pakai kain pelekat saja antara lelaki dan lelaki. Tapi kalau tak ada sebab, rumah dah ada aircon, dah sejuk dah, maka tak ada sebab yang konkret yang boleh dia berlengeng kat rumah, maka jangan pakai juga kita punya baju semua, walaupun bersama lelaki. Kerana itu juga rosak mata pandangannya. Walaupun si lelaki ini memandang kita tidak ada niat nafsunya, tetapi kita dedahkan aurat ni dan dia melihat aurat kita, satu perkara yang salah bagi dirinya. Kalau duduk dengan orang alim ni, dia cukup marah tengok kalau nampak pusat kita. Cukup marah kalau nampak lutut kita. Dia cukup marah. Walaupun kita pakai kain pelekat, kadang-kadang kita seng-seng, kita tarikkan. Jadi kita duduk nampak lutut kita, memang dia tegur time tu juga. Sebab dia kata kenapa dedahkan benda ni walau kita sama lelaki. Jangan jadi satu amalan. Kedua,
Aurat lelaki bersama perempuan yang mahram. Aurat lelaki bersama perempuan yang mahram, maknanya bersama ibu, bersama anak, bersama nenek, bersama kakak, adik perempuan, tu semua dipanggil mahram. Baik. Bagaimana auratnya? Dalam hukum Imam Syafi'i mengatakan auratnya sama juga seperti dengan lelaki yang lain. Batasnya pusat sehingga lutut. Serupa juga macam tadi. Jika tidak ada sebab musabab, kita nak dedahkan, walaupun tu adik kita, tu anak kita, kita dah pakai kain atas pusat dah, dan kain tu labur sampai bawah lutut dah, tapi tak ada sebabnya kita nak berlengeng, tak ada sebab musabab dia, jadi harus ditutup juga, jangan didedahkan. Ni kata tak apa, dia bapak, tak apalah, jangan kita dedah, tu tak elok. Sebab aurat itu aib. Lebih-lebih kita yang dah berumur, maka badan kita bukanlah badan yang sihat seperti muda. Jadi bila pakcik berlengeng tu, dia punya berlengeng tak secantik orang 30 tahun. Memang ada lah dia punya, entahlah apa-apa yang ada kat situ lah. Jangan kasih lah anak tu tengok benda tu, malu kita. Jangan kasih. Baik. Ketiga, aurat dengan perempuan bukan mahram. Aurat dengan perempuan bukan mahram, maknanya orang yang kita boleh nikah ni semua. Ipar kita mahram ke? Bukan. Mentua kita mahram ke? Mahram pakcik, mentua. Itu mentua sampai bila mahram? Ipar ni mahram kan? Mahram. Bukan. Ipar bukan mahram. Mentua dia mahram. Baik. Yang bukan mahram, maka dia punya aurat seluruh tubuh badannya, kecuali muka dengan tangan biasalah, tapi semua tutup. Macam ni lah pakcik semua. Dengan perempuan bukan mahram. Jadi jangan jiran datang, jiran, anak jiran, sepupu kita, ipar duai kita datang, tak pakai baju je lelaki, pakcik pakai kain pelekat, dia tak apa sebab dah tua katanya. Tak boleh, awak wajib tutup semua. Kadar dia bukan batas pada pusat lutut je dah, kadar dia yang seperti pakcik pakai sekarang ni, tutup semua. Ini dia ingat pusat lutut habis semua, khatam. Segala tempat pusat, segala tempat. Tak ada. Dia ada tempat yang boleh. Pada mahram dia boleh, itu pun harus tutup. Sesama lelaki boleh, itu pun harus tutup. Ini kan dengan bukan mahram, lagi semua kena tutup, wajib semua. Ni yang lelaki inilah. Sebab dia ada habit orang lelaki, dia suka berlengeng dia pula. Tu lelaki sama lelaki begitu, lelaki sesama bukan mahram begitu, lelaki sesama yang mahram pun kita dah cerita dah. Kalau suami isteri macam mana? Suami isteri macam mana? Boleh dedah aurat sama sendiri? Dia nak cakap dia malu. Boleh. Jangan pakcik, jangan dibuat nanya tu. Dia boleh lihat aurat, kita boleh lihat aurat isteri kita, isteri boleh lihat aurat kita, tapi melihat kemaluan itu hukumnya makruh. Aurat faham kan? Kemaluan faham kan? Jadi yang bahagian kemaluan tu lihat makruh. Kalau boleh, tak apa jadilah. Kalau boleh tak apa jadilah, dihuri duduk rumah dua orang. Tak boleh. Memang boleh dedah aurat, tak ada masalah, tapi melihat kemaluan hukumnya makruh.
Pakcik nak tengok makcik punya, makcik nak tengok pakcik punya. Makruh, jangan saja-saja. Mai sini nak tengok kejap. Jangan, mana boleh tu. Hukum dia makruh. Awak jangan mengada. Benda ni tak kira muda tua, sama je kan. Sama je. Sama je. Jangan kata muda-muda dia semangat sikit, yang tua tak ada, sama je. Cuma cara dia beza. Jadi benda ni boleh lihat aurat, cuma jangan melihat kemaluannya. Okey, baik. Baik. Batas aurat wanita pula. Dia yang wanita ni yang sibuk ni. Di hadapan lelaki bukan mahram. Lelaki bukan mahram. Lelaki bukan mahram. Jika wanita bersama lelaki bukan mahram, maka auratnya seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya orang perempuan ni. Seluruh tubuhnya berada bersama lelaki yang bukan mahram. Siapa yang bukan mahram? Yang dekat dengan kita, ipar duai kita, jiran kita. Maka yang dekat-dekat dengan kita ni, maka itu tak boleh. Baik. Orang perempuan di hadapan lelaki mahram, di hadapan lelaki mahram, ayahnya, anak lelakinya, abang, adik lelakinya, itu semua adalah mahram dia. Jadi mana batas auratnya? Jadi batas aurat makcik yang perempuan dari pusat hingga lututnya, bersama lelaki mahram, dengan ayah kita, anak lelaki, adik ataupun abang kita. Batas dia pusat hingga lutut. Maknanya yang atas tu boleh buka ke? Dia cengang dia. Boleh tak? Batas aurat di situ. Tapi untuk menjaga adab, untuk menjaga adab, perempuan wajib menutup bahagian atasnya untuk tidak menimbulkan gairah pada mahramnya yang lain. Tapi adakah aurat di situ? Tidak. Auratnya batas pusat sehingga lutut. Tapi oleh kerana kita dah dewasa, ada bahagian-bahagian kita yang kita tahu suka dipandang, walaupun bersama mahram, tapi kita tak nak timbulkan gairah daripada mereka, maka tutup juga. Asalnya pusat sehingga lutut. Okey. Baik. Yang ketiga, di hadapan wanita muslimah yang baik. Di hadapan wanita muslimah yang baik. Ada beza ni. Muslimah ni ada beza. Di hadapan muslimah yang baik akhlaknya, makcik kenal makcik ni, makcik kenal kakak ni, baik orangnya, solat cukup, aurat jaga, maka di hadapan dia batas aurat kita sama seperti dengan mahram. Sama seperti dengan mahram. Bila wanita bersama wanita muslimah yang baik akhlaknya, batasnya sama juga dengan mahram yang lain. Serupa juga tadi, macam mana sekalipun harus kita menutup yang atas untuk menjaga adab dia. Ni yang perempuan. Keempat, di hadapan wanita kafir atau muslimah yang buruk akhlaknya. Di hadapan wanita kafir, maknanya dia bukan orang Islam, perempuan tu bukan orang Islam, ataupun muslimah yang buruk akhlaknya. Sama ada tak kira buruk akhlaknya saudara mara kita ke? Tak kira. Tapi dia termasuk dalam golongan yang kita kenal. Semayang pun tidak, puasa pun kadang-kadang miss, semua tidak, tutup aurat pun tidak, lancang mulutnya. Jadi kita tahu akhlak dia buruk. Bila dengan dia, akhlak tak sama, dia punya aurat dah tak sama dah. Aurat dia seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh kita.
kecuali anggota zahir ketika bekerja. Tu je. Makcik bersama dengan orang perempuan yang bukan Islam, orang kafir perempuan, ataupun bersama muslimah yang buruk akhlaknya, aurat makcik adalah seluruh tubuh kecuali anggota yang zahir ketika kerja. Pertama, kepala. Kedua, muka. Ketiga, leher. Keempat, 2 tapak tangan sehingga siku sahaja. Dan yang kelima, 2 tapak kakinya. Selain daripada ni, haram membukanya. Ulang balik. Pertama, kepala. Kedua, muka. Ketiga, leher. Keempat, 2 tapak tangan sehingga siku. Kelima, 2 tapak kaki. Ini bila ni? Ini bila kita yang perempuan bersama dengan perempuan yang lain yang bukan Islam, ataupun bersama dengan muslimah yang buruk akhlaknya. Jadi bila makcik tidur bersama dia, contohnya kursus bersama, kursus sama kerja kita dengan orang Cina, sama kerja dengan orang India, perempuan duduk dalam satu bilik hotel, jangan ingat kita boleh buka macam tu. Dia itu yang kafir, maka kita ada aurat bersama dia. Yang boleh buka ni sahaja. Jadi jangan ingat dia itu seumpama mahram ataupun seumpama wanita muslimah yang lain. Tak ada. Dia ada batas je. Ini yang perempuan kena faham. Walaupun muslimah itu terbahagi 2. Satu yang baik akhlak, satu yang tak baik akhlak. Yang baik akhlak pusat sehingga lutut. Wajib pada kita tutup yang atas untuk jaga tata susila dia. Tapi bila bersama muslimah yang kurang akhlaknya, yang buruk akhlaknya, maka yang boleh terbuka 5 tempat ni sahaja. Lain wajib ditutup. Jika kita tak tutup, itu datang dosa pada kita. Okey. Itu dalam bab aurat. Baik. Kita tengok pada penjelasan tentang batas-batas aurat wanita bersama lelaki yang boleh kahwin. Apa pandangan ulama tentang aurat? Pertama, batas-batas wanita di hadapan lelaki ajnabi. Batas-batas wanita di hadapan lelaki ajnabi. Ni semua kena dengar. Hari ni kita malam ni kita cerita aurat je. Sampai habis clear dah. Mengikut pandangan Imam Syafi'i, 2 pandangan terbesar. Daripada Imam Syafi'i, 2 pandangan terbesar. Apabila seorang perempuan di hadapan lelaki ajnabi, lelaki yang dia boleh nikah, daripada pandangan Imam Syafi'i, 2 pandangan terbesar, 2 pendapat terbesar. Pendapat pertama, wajib menutup seluruh tubuh tanpa kecuali. Wajib menutup seluruh tubuh tanpa kecuali. Tadi cerita aurat, ini bila berhadapan. Orang perempuan berhadapan dengan lelaki yang dia boleh kahwin, tak kisah muda tua gimana. Jadi orang perempuan wajib tutup semua tanpa kecuali. Wajib tutup semua tanpa kecuali. Bila dikatakan wajib tutup semua, sebenarnya hukum bagi orang perempuan untuk memakai menutup muka, atau kita panggil purdah, atau kita panggil niqab, atau apa pun yang dipanggil tu, hukumnya adalah wajib bagi orang perempuan. Hukum dia wajib bagi orang perempuan. Jadi makcik-makcik dah boleh plan untuk beli niqab dah. Wajib sebenarnya, bukan fashion, bukan trend. Hukum dia wajib. Qaul yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan pertama,
bila perempuan bersama di hadapan lelaki yang ajnabi, maka wajib si perempuan ini menutup seluruh tubuhnya tanpa kecuali dalam pandangan tu. Maknanya si perempuan ini wajib menutup mukanya. Wajib, bukan hukum sunat, wajib. Dah kata takkan tua-tua nak pakai burdah. Tak, awak perempuan juga. Bukan dah tua tak jadi perempuan dah. Dia tetap dihukumkan perempuan. Sebenarnya hukum dia wajib. Tak boleh kata ada alasan yang lain. Tak boleh makcik. Ada alasan yang lain. Katanya tanpa kecuali. Qaul yang sahih pada mazhab Imam Syafi'i. Pandangan kedua. Pandangan kedua, tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Tutup semua kecuali muka dan dua tapak tangan. Yang itu macam biasa balik. Pandangan kedua ni yang macam biasa balik. Dua kecuali muka dan tapak tangan. Itu pandangan kedua. Andai mendatangkan fitnah, maka wajib menutup semula tanpa kecuali. Andai datang fitnah, maka wajib tutup semua tanpa kecuali. Ikut balik pandangan pertama tadi. Jadi wajib balik pakai burdah makcik semua. Bukan hukumnya sunat, bukan hukumnya lebih baik, tidak, hukumnya wajib. Kalau kita buka tak ada fitnah tak apa. Macam mana dikatakan fitnah ni? Fitnah ni bila kita sama kita sendiri yang berkata. Contoh, kita ada anak dah umur 25 dah, cantik dah, 25, 22 kan, dah jadi cantik lah, dah dewasa dah. Jadi orang tegur anak kita ni lawa, orang tegur lesung pipit dia, orang tegur bibir cantik dia, ataupun ada orang lain yang mandang cakap begitu, ataupun dia sendiri mengatakan begitu, maka anak tu wajib tutup dah. Ataupun fitnah, kita duduk dalam majlis tu asyik-asyik orang pandang kita je, makcik lah perasaan seorang kan. Duduk dalam majlis tu asyik-asyik dia kata orang lelaki ni kalau toleh pandang aku je, dia rasa. Padahal lelaki tak ada pun pandang dia. Tapi kalau betul ada, wajib tutup balik. Pakailah, pakai. Sebenarnya banyak hikmah dia pakcik. Sebenarnya banyak hikmah dia. Kita tak nak pakai, kita rasa segan, kita rasa macam tak biasa. Kita tak tahulah kenapa orang perempuan dia tak nak pakai. Kadang dia kata tak yalah kot. Tapi bila dia pergi umrah, semangat dia pakai. Pasal dia tengok semua orang pakai. Jadi semua orang pakai bertamalim. Mau tak semangat orang bertamalim pakai? Besok orang ceng nak ikut. Sampailah kampung saya Bukit Beruang balik. Habis cakap dah, tak pakai pun. Tapi hukum dia wajib. Jadi pakailah. Adalah orang tanya, ustaz, kalau saya pakai itu suami saya ketawa, biarlah. Biar mula-mula, lama-lama elok. Lama-lama elok pula. Lama-lama bila tak pakai kita, suami nak tanya kenapa tak pakai. Percayalah. Dan pada pandangan pakcik pula sebagai suami, masalah ke kalau isteri kita pakai burdah ni? Jangan diketawakan. Hukum dia wajib. Masalah ke bagi isteri kita pakai burdah? Jawapan kita apa? Tak sel lah, dah tua-tua nak pakai burdah buat apa? Jangan. Macam mana pun ada fitnah. Fitnah ni datang macam-macam makcik. Macam-macam fitnah tu datang. Bukan fitnah cantik je, macam-macam. Cukuplah orang kata putih kulit awak ni, fitnah lah tu, cukup. Awak ni putih. Ataupun kita yang lelaki kata orang rumah haji putih, boleh tahan putih. Takkan kita nak jawab dia memang dia anak orang Cina. Itulah fitnah dia. Maknanya orang dah mula tengok. Jadi tutuplah. Laki tak payah pakai, perempuan ni wajib. Ni orang perempuan. Pandangan pertama wajib.
Pandangan kedua, hanya muka dan tapak tangan boleh dedah. Tapi datang fitnah balik, wajib tutup balik. Baik. Pada pandangan kedua, hanya muka dan tapak tangan saja. Maka tapak tangan kita nisbahkan sebagai ni lah. Jadi yang ni nak panggil apa? Tapak tangan juga. Bukan. Jadi tutup tak tutup? Ni. Yang ni boleh buka, yang ni wajib tutup juga. Ada khilaf ulama di sini. Ada kata tak apa, ada kata tu tutup. Jadi kalau kita ni nak keluar daripada khilaf, nak buka ke nak tutup? Tutup lah. Yang ni je boleh buka, yang ni tutup lah. Baik. Kemudian kita orang perempuan pakai cincin. Habis bila cincin nampak kat sini ke? Atau nampak kat sini? Orang pakai cincin nampak kat sini ke? Dia pakai cincin pasal terbalik gini. Ataupun dia pakai cincin nampak kat sini? Nampak kat bahagian ni, betul? Sedangkan kita dah kata tadi, wajib tu tutup. Jadi adakah cincin itu fitnah? Fitnah ke cincin tu? Fitnah lah. Memang ia perhiasan perempuan, tapi tu fitnah dia. Awak pula pakai cincin 3 pula. 3 jari pakai. Merah 1, kelabu 1, hitam 1. Mau tak orang pandang lagi? Fitnah lagi. Atau semua-semuanya emas. Fitnah lagi. Nah, elok tutup je. Elok tu tutup. Sekarang dah ada kan tempat tutup atas tu. Ada tempat macam apa kita panggil, macam entah macam stokin lah. Orang perempuan pakai sampai ke depan dah. Dia sangkut pada jari dia tu. Maka bertutup semua dah. Maka tutup makcik. Tutup. Yang ni kata hukum. Jangan lari pada hukum. Jangan kata tak apa. Jangan benda kecil ni tak nak buat. Jangan harap benda lain kita boleh buat. Kalau benda kecil tak nak ikut, jangan harap kita boleh buat benda lain. Jangan. Ni aurat. Nama aurat adalah aib, malu. Kita sendiri buka benda yang patut kita tutup. Kita buka. Benda yang Allah Ta'ala kata tutup, kita buka. Jadi bila masa Allah Ta'ala nak tutup benda yang lain, fikir balik. Fikir balik benda tu. Bukan cakap ni suka-suka, tak ada. Sebab ni hukum dia. Baik. Dibolehkan lelaki bukan mahram melihat aurat wanita dalam beberapa keadaan. Nah, dibolehkan lelaki bukan mahram melihat aurat wanita. Maknanya selain itulah tambahan sikit. Orang lelaki kita boleh tengok aurat wanita. Serupa jugalah orang wanita pada lelaki dalam beberapa keadaan sahaja. Pertama, berjual beli. Ketika jual beli, kita boleh pandang perempuan tu dan ada sedikit auratnya. Tapi tetap tempat tertentu sahaja. Dan kita pula yang perempuan boleh memandang lelaki itu andai berjual beli dengan dia pada tempat-tempat yang kita boleh pandang tu. Kedua, perubatan. Tujuan perubatan. Melihat ya. Akan tetapi jika ada doktor lelaki yang ingin memegang bahagian badan kulit kita ni ataupun tubuh kita, dia pegang pada baju ke, dia pegang direct pada kulit ke, sama juga cerita dia. Kalau ada lelaki, doktor lelaki yang kita jumpa tu, maka suruh dia pakai sarung tangan tu lagi baik. Biar dia pun berlapik, kita pun berlapik, walau kaedah macam mana sekalipun. Doktor tu tak ada sarung tangan, kita bawa sarung tangan spare. Makcik ada bawa. Bagi dia sarung tangan kontraktor tu. Yang tebal tu. Jangan kasih suka-suka. Kena doktor Cina, doktor India. Dia boleh pegang-pegang tangan kita. Makcik, mai saya cek nadi. Walau bagaimana boleh ketika tu. Dia boleh elak banyak lagi cara, betul?
Yang dia nak cek nadi saja. Dia nak ambil darah saja. Perlu ke pegang-pegang gitu ni? Nak ambil darah je. Perlu pegang ke? Perlu. Tapi perlu sentuh-sentuh ke? Tak perlu. Boleh tak pakai tuan tangan? Pakailah. Lain lah kalau dia nak pegang nadi kita, maka pakai sarung tangan, dia tak rasa. Okey. Sensitif sikit benda ni. Jangan kata tak apa. Jangan. Ini aurat yang kita kena jaga. Ketiga, ketika belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar. Lebih pada orang yang mengajar lah. Kalau yang mengajar tu laki, orang perempuan boleh tengok? Boleh, tengoklah. Pada aurat dia yang tertentu saja. Dan kalau mengajar tu perempuan, boleh tengok? Tengoklah. Pada aurat tertentu sahaja. Seterusnya nombor apa? 4. Nombor 4, ketika hendak meminang. Ni orang lelaki lah. Kita jadi wakil untuk minang. Maka boleh tak kita tengok orang yang bakal dipinang ni? Boleh. Pada kadar dia. Itu pun muka dan tapak tangan sahaja. Jangan ditelik semua, angkat tangan ketiak tengok tak saya. Minang. Baik. Sini minang macam mana? Bertamalim kalau minang macam mana? Dia pakai tok sidang. Dia hukum ni boleh minang pakcik. Ni cerita hukum pekah sikit. Tok sidang jangan marah. Tapi dia hukum pekah, kena cakap hukum pekah jugalah. Kalau kata kita nak, macam mana kita nak cakap, kita nak menghisik atau meminangkan anak orang, yang boleh pergi tengok ni ialah keluarga dia saja, wali dia saja. Siapa wali dia? Anak kita laki nak pergi tengok anak perempuan, okey, minanglah nak tengok. Jadi wakil pada keluarga kita, siapa dia punya wali? Pertama kita sendirilah sebagai bapa. Selain dari itu, kira lah bapa saudara, adik-beradik, abang dia, adik laki dia, boleh tengok. Mana boleh hantar wakil? Itu tanda minang. Sebab yang nak ditengoknya bakal ipar dia balik, bakal anak buah dia balik, bakal menantu dia balik. Jadi orang yang boleh tengok ialah orang yang jadi wali dia balik. Bukan pakcik ambil orang lain, tengok bakal menantu kita, besok suka dikahwin orang tu pula. Benda ni sama lah. Mana-mana tempat pun kadang-kadang dia buat benda ni. Tak boleh. Kadang-kadang dia hantar Pak Imam pula jadi wakil. Mam cuba tengok ke imam yang suka. Mana boleh. Imam punya anak buah je boleh mam. Tak boleh. Ni hukum dia. Bukan meminang ni kita hantar siapa je. Saya wakil Minang daripada kampung sebelah ni, nak tengok anaknya lah, betul ke orangnya. Kita siapa? Yang kahwin tu bukan anak buah kita, bukan anak kita, bukan abang, bukan adik kita. Faham nah? Jadi kalau mengisik Minang nak tengok orang perempuan, bakal menantu, bakal ipar kita, hantar yang kita punya wali kita. Pakcik sini pergi tengok. Pakcik kata tak apalah, ada pak saudara dia. Pak saudara yang boleh jadi wali dia pergi. Atau abang dia pergi tengok. Tu yang lebih betul. Tu yang benar sebenarnya. Bila kita pakai wakil, maka salah. Dia mana boleh tengok. Ya? Jangan marah Tok Sidang kalau ada. Saya tak tahu Tok Sidang ada ke tidak, main cakap je. Dah Tok Sidang kata kacau betul lah kau ni. Itulah kerja aku. Ya. Maklum baik. Perubatan dia. Ya. Ya. Ya memang. Sakit puan ni. Sekarang ni susah nak cakap benda ni. Dalam bab ni dah payah dah.
Terpaksa bila bab musyaqqah, kesusahan ni terpaksa terima. Ini kalau kata doktor yang kita boleh pilih. Kalau kita pergi hospital besar, kita nak bersalin, mana ada pilihan kita kan. Siapa yang sambut, kita ada pilihan. Lain kita ada duit, kita boleh pilih. Sekarang ni terpaksa jadi gitu. Jadi payah. Yang terror sakit puan orang lelaki, sakit tuan orang perempuan pula. Terbalik ni semua. Memang payah. Memang payah. Kebiasaan. Saya pergi umrah 3 tahun lepas rasanya. 3 tahun lepas. Adalah sikit masalah kita bagi bab lelaki ni. Saya pergi doktor perempuan. Tak selesa lah saya. Habis dia cakap, habis pakcik, memang ada masalah ni. Memang ada masalah. Saya kata, doktor ada doktor lelaki tak? Tak ada, saya je bertugas. Allah. Habis dia kata, boleh saya tengok punggung? Dia kata, awak terperanjat tengok punggung saya ni kan. Janganlah buat gini doktor, apa ni, tak nak lah. Padahal rumah saya ada, tapi saya tak nak. Bagi dia orang biasa benda ni. Sebab dia anggap kita pesakit dia. Saya kata tak ada cara lain ke dia. Saya ambil gambar hantar ke. Kau tak nampak juga depan kita. Tak boleh juga doktor. Carilah doktor lelaki. Masa tu memang sakit sangat. Habis udah saya balik je pakcik. Tahan dah juga sampai ke besok. Datang lagi hospital, perempuan lagi. Sakit hati. Tapi tahan lagi. Sebab macam mana benda tu hukum. Walau boleh, tapi ada pilihan lagi tak? Ada pilihan. Tahan lagi. Sebab dia tak ada segan silu tanya. Bolehlah. Okey pakcik pusing tengok punggung. Tak nak lah. Pusing memang senang, tengok punggung tak ada lah. Salah betul. Itu sebab katanya dia biasa dengan benda tu masalah. Yang laki pakar sakit puan, yang perempuan nak pakar sakit tuan. Payah kita. Okey, baik. Baik. Bila cerita aurat, maka termasuk dalam bab ini pakaian. Bila aurat, maka ada dalam bab ni pakaian. Okey, baik. Bila pakaian, kita akan sebut orang lelaki tak menjadi masalah. Sebab orang lelaki selalu tak ada hal dalam bahagian ni. Yang hal dalam tempat ni selalunya orang perempuan. Baik. Di antara kesalahan pada pakaian wanita, di antara kesalahan pertama, berwangi-wangian. Wangi-wangi ni, orang perempuan minyak wangi boleh pakai ke? Laki jawab, boleh pakai ke orang perempuan? Boleh. Hukum dia harus, andai dia memang ada badan yang berbau. Sunat jika disukai suami, wajib bila suami suruh. Lebih pada tu tak ada. Kalau perempuan tu belum bersuami, tak saya pakai lagi, senang. Kecuali dia berbau. Orang tegur dia, keluarga kita tegur kita, badan kita berbau, maka datang harus pakai minyak wangi tu. Tapi kalau tak ada, jangan. Kalau suami suka, ia sunat. Tapi kalau suami suruh, hukum dia wajib. Tu orang perempuan. Pertama, pakaian dia, jangan berwangi-wangi. Kedua, tidak ketat. Mesti longgar. Apa pun pakaian pakcik, baju longgar, seluar longgar. Kemudian ketiga, pakaian yang tidak ditembusi cahaya. Pakaian tidak ditembusi cahaya. Kadang kita pakai baju kurung, kita pakai jubah, kemudian tak pakai kain dalam. Jalan tu, nampak tak pakcik? Pakcik, mana tahu nampak?
Awak tengok ke? Nampak sungguh. Pernah sekali di kampung saya, janji nikah pukul 10 pagi. Jadi saya nikah lah 10 pagi. Saya datang awal sikit, 9.40 dah sampai. Duduk dalam masjid nak nikahkan orang time tu, ingat lagi. Kemudian masjid kampung saya Bukit Beruang, dia punya pintu memang menghadap matahari. Pintu besar dia menghadap matahari. Bukan masjid sini dah ada tersorok-sorok kan. Ini macam tempat yang luas menghadap matahari. Jadi setiap orang masuk nampak bayang dia. Jadi datang pengantin perempuan. Datang pengantin perempuan dan keluarga dia. Habis semua tak pakai kain dalam makcik. Saya bukan nak tengok, tapi siapa tak nampak. Tengok saya berbual dengan Noja, pakcik nampak kain dalam ni. Biarlah ustaz. Oh tak boleh. Kejap lagi seorang lagi. La ilaha illallah. Kejap lagi seorang ni. Semua masa dia ambil gambar kat situ, semua nampak. Habis nak tak nak saya tegur jugalah. Jadi sebelum nikah tu saya katalah benda ni tak elok, tak boleh. Walaupun kita pakai baju tu tutup, tapi ditembusi cahaya. Maka saya beritahu. Habis nikah tu ramai-ramai jumpa saya. Yang ustaz tengok buat apa? Kita pula salah. Tapi nampak. Tak boleh. Sebab aurat ni selain daripada menutup warna kulit, dia juga menutup bentuk. Jadi bila nampak cahaya tu, nampak tak bentuk kakinya? Nampak. Walaupun tu bukan kaki sebenar, dia kulit dah tutup dah, tapi nampak tak bentuknya? Nampak. Tu tak boleh. Tu juga dikira haram. Seterusnya, menyerupai pakaian lelaki. Menyerupai pakaian lelaki. Ni kalau ikut betul larangan ni. Apa dia menyerupai lelaki? Berseluar, berkemeja. Itu pakaian perempuan ke pakaian lelaki? Lelaki. Apa yang perempuan pakai juga. Berseluar, berkemeja. Itu semua pakaian lelaki. Kalau boleh elak makcik, elak lah pakai seluar tu. Kalau boleh elak lah. Maka datang soalan, saya nak bersukan, takkan nak pakai baju kurung. Tu payah tu. Carilah, benalah satu pakaian yang kalau berseluar pun kita tak nampak banyak seluar dia. Kita nampak hanya bahagian bawah sahaja. Bahagian atas semua datang daripada baju kita yang labuh tu. Kalau ia pun nak pakai seluar untuk bersukan, bagi orang perempuan, kalau ia sekalipun, jangan nampak dari pinggang dah nampak zat seluar tu. Biar baju tu lebih labuh, mungkin dah lebih bawah lutut, dah jauh ke bawah, baru nampak zat seluar tu. Lain semua telah ditutup oleh baju. Ni dalam hukum sebab cerita perempuan. Seterusnya, tidak menyerupai orang kafir. Tidak menyerupai orang kafir. Apa bentuk orang kafir? Apa saja bentuk yang dia suka, bukan itulah bentuk yang kita boleh pakai. Apa saja bentuk yang orang kafir suka pakai, bukan itulah bentuk yang kita boleh pakai. Seterusnya, tidak mempunyai perhiasan yang menarik perhatian. Ni dalam bab ni kita cerita panjang, tempat lain pun ada juga dalam kitab ni. Tidak mempunyai perhiasan yang menarik perhatian. Ini orang perempuan. Bila dia pakai tudung, elok dah tudung dia. Tapi bila pakai tudung, dia pakai apa ni? Kerongsang. Maka kerongsang tu dia buat untuk apa? Untuk mengikat ke ataupun untuk cantik? Untuk cantik lah. Adakah warna kerongsang tu biasa warna yang gelap-gelap, atau kerongsang ni biasa warna yang terang-terang?
Jadi jangan kalau boleh. Supo juga kain dia. Bila orang perempuan dia pakai kain, dia pakai juku, orang elok dah pakai jubah, tapi dia pilih bermanik-manik tu. Dia pilih bermanik-manik. Baju tu kosong, dia balik tambah lagi maniknya. Kedai tak boleh jahit, dia jahit sendiri manik dia. Manik tu untuk apa? Untuk kuatkan lagi ikatan dia. Untuk mana boleh ciri ni. Ni kita pun suami, jangan ketawa je. Yang buat bini awak. Maka jangan kasih lah. Dia pakai baju dah kosong, elok dah lah. Tak, dia tambah manik sini. Sini, habis semua. Semua nak tunjuk. Kalau boleh, tulis nama kat baju tu. Dengan maniknya. Jangan. Kerana benda tu bila kita tarik perhatian, hukum dia berdosa. Kita je tahu. Kita pakai ni nak suruh orang pandang ke, atau kita yang suka. Baik, seterusnya. Bukan dari warna-warna yang menyerlah. Bukan dari warna-warna yang menyerlah. Siapa kata orang perempuan kena warna pink? Siapa kata? Imam Ghazali kata perempuan kena warna pink ke? Habis tu siapa kata? Kita yang kata. Daripada kecil kita ajar budak tu warna pink. Sebab apa? Tu warna perempuan. Habis lelaki? Habis kalau perempuan warna pink, lelaki warna apa? Biru. Biru UMNO pula. Habis mana yang betul? Orang kita pantang colour semua ada sebab. Tu tak boleh, ni tak boleh. Sebenarnya dalam Islam perempuan dilarang warna menyerlah, warna kuning, warna oranye, warna peach, warna pink, warna yang striking ni. Oi, kalau boleh jangan pakailah. Baru nak cakap dah terpandang. Minta maaf. Telekung pun warna pink. Jangan marah pak cik, nampak pula. Tapi lagi nampak lagi nak cakap. Nah, ni semua jangan. Kalau uruf pada telekung warna putih, biar pakai warna putih. Makna uruf sini adat kebiasaan putih, biar pakai putih. Takut kita pakai pink. Nah, ni lelaki ni jahat. Lelaki, bukan saya, lelaki. Dia jahat sikit. Tapi dia jahat tu lah. Yang kita punya jahat perempuan, suka pula ditengok. Tu jahat kita. Jangan cari, jangan pilih baju dia oranye. Allahu Akbar. Warna tu bukan salah, tapi menarik. Bila perkataan menarik perhatian, yang itu sikap ada pada perempuan, yang itu datang hukum dia haram berdosa nanti. Orang tak nak pandang sebab awak suka pakai baju oranye. Pandang. Dan bila orang pandang, datang fitnah, dosa tu datang ke awak. Ni kita nak jaga sekecil-kecil ni. Kita boleh baca Quran hari-hari, boleh bangun malam tahajud hari-hari, boleh jemaah hari-hari. Tapi benda kecil-kecil ni tak nak jaga, mana datang nak jadi baiknya? Bila masa nak jadi baiknya? Tak adanya. Bila masa doa nak terangkat? Tak adanya. Ni tak nak jaga. Biar. Yang dia jaga apa? Dia jaga konon sembahyang 5 waktu dia cukup elok dah. Konon dia jaga aurat yang lain konon elok dah. Konon dia datang masjid setiap waktu elok dah. Tak ada. Last kali yang kecil-kecil ni juga dinilai besok. Jadi yang kecil-kecil ni kita buang pakcik. Selalunya kita dah berusia, dah mula datang ke masjid dah mula baik dah. Jadi yang kecil ni kita buang. Tadi aurat saya dah sebut. Baik kita lelaki, duduk sorang-sorang, buang pakai seluar pendek ni. Dah tua dah, mana boleh pakai seluar pendek lagi. Walaupun sorang, buang. Ni ada lagi. Tak apa, duduk rumah. Jangan buang terus seluar pendek tu. Sama juga orang perempuan. Kalau dia suka pakai baju kelawar tu, buang terus. Bagi je kelawar baju tu. Pakai elok-elok sikit. Jangan dah pakai baju kelawar tu. Ya. Apa dia makcik? Ya. Saya tertarik dengan apa yang tapi bagaimana
Yelah, itu benda masa dulu ngaji pernah ada orang tanya, tuan saya kerja nurse, habis gua nak pakai, mana boleh nurse pakai baju kurung, mana boleh nurse pakai jubah. Tok Guru jawab apa? Banyak lagi yang halal. Tok Guru jawab apa? Banyak lagi yang halal. Dia kata boleh ke? Tak cakap. Dia kata tak boleh ke? Tak cakap. Kata dia banyak lagi yang halal. Tu jawapan saya dengar lah. Jadi kita yang dengar, kita faham tak? Faham. Tapi nak cakap macam mana? Itulah fitnah. Itulah fitnah. Maknanya mesti pakai begitu. Dia mesti pakaian begini. Tu fitnah lah. Tu fitnah lah. Okey. Baik. Cukup sampai sini dulu. Panjang nak cerita bab aurat ni. Kita berhenti kat sini dulu. Kalau tak nahan semua tak boleh. Tu tak boleh, ni tak boleh. Habis apa yang boleh? Pakai telekong lah siang malam pagi petang. Tu je lah kalau bolehnya. Tak apa makcik. Benda ni macam mana kena ubah. Saya ulang balik. Bagi perempuan, bila bersama di depan lelaki ajnabi, maka wajib tutup semua tanpa kecuali. Maknanya, cuba kuatkan hati makcik ni. Pakai purdah besok. Besok juga suruh. Cuba kuatkan hati ni. Ya. Harap-harapnya. Kau takkan besok dia lari teruskan. Jadi wallahu alam. Minta ampun, minta maaf semua. Jangan marah, tak ada niat lain. Semata-mata nak cari redha Allah Taala saja. Jadi moga-moga ada manfaat pada perkongsian kita pada malam ini. Yang baik datang pada Allah Taala, yang lemah datang pada dhaifnya saya ni. Jadi kita tangguhkan dengan suratul Asr tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.